Alhamdulillah, kita sama-sama lagi dalam rancangan Tanya Ustaz di TV9 secara langsung. Jadi Alhamdulillah kita sedang berbicarakan tadi berkenaan dengan sistem yang bukan Islam sedang menguasai dunia dan perbankan Islam adalah duduk di bawah keadaan itu. Lalu adakah dia Islamik? Ia masih kekal Islamik. Adakah suasana itu perlu? Habis kalau nak Islamik, adakah kita perlu boykot sistem dan kita tak buat apa-apa? Jadi itu adalah lagi tidak Islamik. Kerana apabila Islam berada dalam keadaan yang agak lemah, pada ketika itu kita terpaksa akur dengan apa juga sistem yang ada di sekeliling kita dengan syarat kita menjauhi keburukan-keburukannya dan kita cuba memodifinya. Dan dalam dunia hari ini, dunia ekonomi hari ini, dia bergantung kepada demand and supply. Demand and supply. Lagi banyak demand, kita akan supply. Demand and supply bergantung kepada sokongan pengguna, consumer. Bila mana consumer demand, consumer menuntut, consumer meminta, ketika itu apa yang diminta itu menjadi kuat. Jadi syarikat-syarikat besar tidak akan menjadi besar sekiranya tidak ada demand. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW pada ketika belum kuat pada ketika itu, Nabi SAW membenarkan umat Islam untuk masuk ke dalam pasar-pasar Yahudi, pasar-pasar yang bukan Islam dan berniaga dengan mereka, cuma meletakkan beberapa prinsipal untuk menjaga keadilan setakat yang mereka mampu. Tetapi apabila sudah menjadi kuat, Nabi mengarahkan untuk pergi ke pasar Islam dan ketika itu tidak ada cukai dan seumpamanya. Tetapi cukai dan tak cukai itu mungkin berbeza pada zaman ini kerana bertambahnya penduduk, bertambah mahalnya tanah dan seumpamanya. Itu masih boleh dibincangkan di peringkat fiqah yang bukan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Cuma yang saya nak sebutkan, bagaimana kita nak mengadakan macam market Nabi tadi tu. Nabi mampu untuk melahirkan market yang tersendiri. Maksudnya seolah-olah nak buat perbankan Islam di luar perbankan konvensional dalam dunia ini. Nak buat macam itu. Boleh buat sekelip mata ke? Maka kan itu tak boleh buat sekelip mata. Kita akui itu adalah idaman kita. Itu adalah ideal. Tetapi kita perlu mengetahui praktikal dan realiti. Praktikal dan realiti menyebabkan kita terpaksa duduk dalam sistem ini tetapi membesarkan kemampuan kita. Bagaimana nak membesarkan kemampuan kita? Dengan memberi sokongan kepada kewangan dan perbankan Islam. Tanpa sokongan kita, selagi itulah perbankan Islam akan sekali kecil dan tidak akan mampu untuk mewujudkan, tidak akan mampu untuk meminta kepada regulator di seluruh dunia untuk memotong perkara ini, memotong perkara riba itu, memotong perkara riba ini, memotong kezaliman itu, memotong jualan short selling dan seumpamanya. Tetapi selagi mana kita hanya mengkritik dan terus mengkritik, tidak mempercayai bank Islam, walaupun para ulama beribu-ribu itulah pun berusaha bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan perbankan Islam dengan banyak halangan daripada regulation sistem konvensional, terpaksa belok sana belok sini, belok sana belok sini. Itu adalah urusan, itu namanya makhraj. Itu bukan helah yang jahat, itu adalah makhraj untuk membolehkan Islamiyah, membolehkan objektif Islam untuk mewujudkan market tersendiri tercapai. Tetapi apabila umat Islam sendiri mengkritik perbankan Islam tanpa ilmu yang mencukupi, dan kemudian ia akan menjadikan perbankan Islam akan sentiasa lemah. Ketika ini kita perlu memahami perbankan Islam, contohnya perbankan Islam yang paling besar di Malaysia namanya Maybank Islamic Bank. Yang mana Maybank Islamic Bank hanya mempunyai aset pada tahun 2009, hujung tahun 2009 sebanyak 36 bilion. Banyak tak? Sedikit tuan-tuan berbanding dengan perbankan konvensional umpamanya Barclays Bank. Barclays Bank mempunyai aset pada Jun 2010 sebanyak 7.8 trilion ringgit Malaysia. Bayangkan betapa jauhnya. Perbankan Islam, bank Islam terbesar dalam dunia namanya Rajhi Bank yang mempunyai total aset sebanyak 141 bilion ringgit Malaysia. Bayangkan Barclays Bank, sebiji bank sahaja mempunyai aset 7.8 trilion. Seluruh perbankan Islam di seluruh dunia, Rajhi, Quick Finance House, bank Islam di Malaysia, campur seluruh kekuatan mereka, tidak sampai 1 trilion tuan-tuan. Tidak sampai 1 trilion. Hanya 700 bilion. Bayangkan seluruh perbankan Islam di seluruh dunia bergabung tenaga hanya boleh kalah dengan Barclays Bank, sebiji bank konvensional yang mempunyai 7.8 trilion. Bukan sekali ganda, berpuluh-puluh kali ganda. Ketika itu bagaimanakah mereka untuk membuat market sendiri kalau begini kecilnya perbankan Islam? Kalau kita tidak memberikan sokongan, kalau kita hanya memberikan komentar berkenaan dengan mahal lah kononnya, sebenarnya tak mahal, itu kita akan ceritakan insyaAllah dalam siri yang akan datang besok atau lusa insyaAllah. Dan kemudian kita mempertikaikan wang kertas. Dengan pertikaian ini sebenarnya mengganggu perbankan Islam. Dengan mengganggu perbankan Islam punya perkembangan, itu adalah
taktik yang salah. Itu adalah strategi yang salah. Kerana itu sebenarnya membantu perbankan konvensional untuk teruskan riba dan cengkamannya. Selagi mana kelemahnya bank Islam, selagi mana itulah lemah cengkaman, kuatnya cengkaman konvensional. Kerana itulah tuan-tuan, walaupun kita kata, tu banyak dah bilion-bilion, banyak dah juta-juta untung setiap tahun. Perbankan Islam ada sebagai contoh di Malaysia, keuntungan tahunannya hanyalah lebih kurang 4 juta, tuan-tuan. Banyak ke? Tak banyak, tuan-tuan. 4 juta itu tidak banyak. Malah perbankan Islam di Malaysia, perbankan konvensional di Malaysia, sebuah bank boleh untung sebanyak 2 bilion pada setiap tahun. Bayangkan betapa jauhnya, kerana kita terus memberikan kritikan dan memboikot perbankan Islam dengan mengatakan ia backdoor riba, mengatakan ia adalah tipu sahaja, mengatakan dia lagi banyak riba, triple riba, double riba, tanpa mempunyai ilmu yang secukupnya tentang big picture of the state, ya, dalam keadaan big picture, dalam memandang seluruh aspek. Maka ketika itu kita akan melakukan fatwa yang salah. Maka kerana itu tidak hairan Majma' Fiqh Islami yang diikuti oleh beratus-ratus ulama antarabangsa daripada dua tabi' lil munazzamah, tabi' lil rabitah, dua-dua ini mengatakan boleh kita buat perbankan Islam, kita kena kuatkan lagi. Kita kena, memang ada kelemahan, memang ada bank Islam yang backdoor riba, memang ada. Tapi jangan kata sekali-kali kita mengatakan 9/10 bank Islam adalah semuanya riba, backdoor riba. Hanya 1/10 saja yang okey. Itu adalah satu dakwaan yang tidak tepat dan tidak berasas dan sangat-sangat memberikan input kesan yang buruk kepada kita. Tujuan kita untuk mewujudkan pasaran Islam. Tujuan kita perbankan Islam untuk menuntut selepas ini memotong regulation yang zalim yang dilaksanakan dalam seluruh dunia. Selagi mana perbankan Islam lemah, selagi itulah tidak akan mampu untuk dilaksanakan. Jadi perlu kita ingat juga, tidak boleh kita mengatakan bahawa semuanya backdoor riba. Saya tidak nafikan, menurut pengalaman dan pengetahuan saya, dilaporkan ada di bank-bank di beberapa buah negara namanya bank Islam, tetapi mereka tidak melaksanakan Islam dengan cukup betul. Memang benar, tetapi mereka telah ditegur. Mereka telah ditegur. Tidak boleh perkara yang telah ditegur, telah dibetulkan, kita masih lagi menjajanya di kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu memahami ini adalah hakikatnya dan kita mengetahui kita berada dalam keadaan yang lemah. Bila keadaan lemah, kita mestilah mentadbir dengan strategi untuk menguatkannya, membantu. Umat Islam hari ini seluruh dunia ada beberapa bilion. Ya, berbanding penduduk dunia ada 1.6 bilion, berbanding penduduk dunia ada 5 ke 6 bilion. Tetapi aset yang dipegang oleh bank Islam di seluruh dunia tidak sampai 1%, tuan-tuan. Tidak sampai 1%. Padahal penduduk Islam di seluruh dunia 1.6 bilion. Ya. Ini membuktikan orang Islam sendiri tidak menyokong perbankan Islam. Malah statistik yang dikeluarkan oleh bank-bank Islam di seluruh Malaysia, orang-orang yang bukan Islam lebih appreciate, lebih subscribe, lebih ramai yang melanggan perbankan Islam kerana mereka mengetahui kelebihan dalam kiraan yang tidak disedari oleh ada beberapa orang di luar sana. Jadi ini akan kita bincangkan insya-Allah dalam hari yang mendatang, esok ataupun lusa, dan insya-Allah kita mengharapkan kita berjaya mendapat keberkatan daripada Allah terhadap usaha ini. Walaupun kita belum sampai ke tahap sempurna, tetapi azam kita untuk menyampai kepada kebaikan itu sudah dikira satu kebajikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza hamma ahadukum bihasanatin kutibat lahu hasanah." Apabila seorang kamu hamma ni itu azam yang kuat, bukan kritik saja kemudian hasilnya buruk. Hamma ni maknanya kita terus juga bersama-sama perbankan Islam, walaupun ada implementasinya lemah sana, implementasinya lemah sini, pegawainya tak faham, pegawainya tak friendly, mukanya kasar dan seumpamanya. Walaupun apa pun halangan-halangan cabaran ini, kita tetap hamma ahadukum, kita tetap bersama-sama dengan kebaikan. Kutibat lahu hasanah. Azam saja pun sudah, apabila kita lakukan, Nabi kata, apabila azam untuk melakukan itu dapat 1 pahala, apabila dilakukan didapat 10 pahala. Jadi insya-Allah kita akan bertemu esok insya-Allah, tuan-tuan.